Macam mana intro je ni? Kau lah intro. Bro face. Indie terus kan? Ha? Kau lah ugly terus lah. Aku dulu ke? Ya. Tak, sebab kau pasang ni aku ingat kau nak buat Aku intro. kena buat ni background kau macam layan juga. Kau ingat? Aku ingat sebab kau pasang tu sebab kau nak ni. Okay. Tak. Hai, selamat datang ke podcast Hi FM by Rumah Lakon. Okay, hari ni kita dalam segmen Apa? No, Yeah. je. Okay. So hari ni kita macam nak borak-borak santai pasal satu topik ni lah. Macam kuat pula kan. So kita slowkan sikit. Sorry. Itu intro nak layannya. Okay. Jam sekarang menunjukkan 9.30 ya. 2 September kita buat recording. Hari ni kita akan borak mengenai, tajuk dia adalah The Ugly Truth. Yes, okay. Tajuk ni macam aku dengar ataupun nampak dekat somewhere lah. Lepas tu aku macam interested nak buat. So kalau bagi kau lah Reja, apa makna dia ugly truth tu? The Ugly Truth ni kalau kita translate ke bahasa Melayu, kebenaran yang buruk. Tapi kalau kita tengok faham betul dia, sebenarnya kebenaran itu ia pahit. Pahitnya kebenaran. Kebenaran itu pahit ya? Kebenaran itu pahit, ya betul. Itulah aku pernah dengar satu terms ni tau yang macam cikgu aku pernah cakap. Dia cakap kalau seseorang tu nak cakap dengan kita pasal kebenaran, sebenarnya dia dulu yang rasa kepahitan tu. Faham tak? Bukan orang yang menerima kebenaran tu ke kata rasa pahit dia. Okay, orang yang menerima tu dia rasa pahit. Okay, tapi orang yang memberi ni dulu dia dah terima pahit. Lepas tu dia nak luahkan tu kepahitan tu, dia double lah. So kepahitan tu lebih kepada orang yang memberitahu kebenaran itu. Okey, boleh aku setuju. Faham? Itulah benda tu lah aku rasa sebab selalu bila kita cakap pasal kau kena terima kebenaran, kau kena terima hakikat apa semua. So macam orang sangka kita bercakap benar ni sesuatu yang kita asal cakap je. Kita kau cakap boleh lah, Tapi sebenarnya dia agak mengganggu pada orang yang akan terima kebenaran. Dia macam benda tu lah. Atau orang yang akan beri kebenaran tu akan rasa serba salah. Kita pula kita dah tolong ni, kita dah tolong macam bagi pendapat, bagi apa, sebab kita setiap orang ada pengalaman kan. So macam kalau kau tak boleh appreciate dia, nak cerita pengalaman dia dengan hakikat yang dia pernah jumpa, aku rasa better kau tak payah duduk dan bersembang dengan dia. Itu kalau ugly truth tu affect orang yang kita akan beritahu. Selalunya bila kita cakap pasal ugly truth ni kepada orang tu, mesti dia ada soalan sebelum tu kan. Kau rasa kalau aku jadi macam ni bagus tak? Lepas tu kita ceritalah pasal betapa liku-liku tu tak seindah yang disangka dan sebagainya. So macam aku rasa dia orang yang memberikan ugly truth ni itu sebagai respon kepada soalan, ataupun kalau kita terima ugly truth tu sebab respon kepada tindakan-tindakan kita. Boleh jadi juga ugly truth tu macam aku nak share kita bersembang pasal kehidupan lah. Cakap dengan kau, sebenarnya dewasa pada tahun 2020 ni memang mencabar. Tu dia ugly truth. Aku dengar pun aku dah macam penat. Ataupun kau seorang yang tengah mengejar kerjaya untuk jadi pelakon. Kau tahu tak, pelakon dekat Malaysia ni takkan kaya kecuali kau buat paid review. Wow, ada siapa-siapa ke yang nak bagi saya paid review perlu duit ni? Itulah aku rasa macam untuk tajuk ni kenapa aku interested untuk bincangkan adalah sebab ada satu cikgu aku lagi yang dia cakap kalau kau tak boleh nak terima hakikat, kau kena berhenti jadi manusia. Kau jadi kucing ke, kau jadi kambing ke, macam benda-benda tu lah dia cakap. Maksudnya kalau dia jadi manusia pun manusia yang dalam denial lah. Betul.
Betul. Wow. Hebat. Aku deep lah. Hebat. Okay, aku nak tanyalah kalau macam kalau kita nak go back sebelum ni, sebab kita pernah buat episod podcast di podcast yang satu lagi pasal adalah kau mention, tapi macam mana dulu engkau yelah mungkin masa kau kecil kau bercita-cita besar nak jadi tu, nak jadi ni, dan bila dah besar bagi kau nak capai itu senang ke susah? Kita masa kecil yang serius tak serius? Yang serius lah. Kalau yang tak serius aku tahu Power Rangers merah. Aku rasa antara benda yang aku tak betul-betul kejar, sebab masa tu aku sekolah aliran teknikal. Aku dulu sebenarnya nak jadi seorang yang dalam industri filem lah. Industri filem. Mungkin aku sebutkan cikgu aku nak jadi director actually. Director filem. Director filem. Itu kecil-kecil lagi dah hedonisme. Ya nak. Masa tu kau terpengaruh dengan apa? Sebab masa tu cikgu aku bagi satu lukisan. Sebab dia cikgu seni. Nama dia cikgu Fazila. Bukan Fazila, Cikgu Faizah. Okey. Dia cakap seni ada tiba-tiba. Aku nak lakut dah. Dia cakap seni ada 5 unsur. Tapi kita ingat semua, hanya satu je. Salah satu dia ketegasan. Wow. So, tip juga cikgu kau ni kan. Ketegasan tu macam kalau melukis tu dia kena tekan apa semua. Kalau kau melukis, dalam lukisan kau mesti ada satu unsur penegasan. Faham dia bold lah. Benda tu yang kau nak tunjukkan. Faham. Tegaskan kat situ. Faham. So apa kaitan dia dengan perfilman? Dia bagi aku satu canvas, dia suruh aku lukis rumah, pokok, sungai. Setiap student lah dia bagi. Lepas tu dia akan interpret lah daripada lukisan aku tu. So dia cakap aku ni kemungkinan akan ada masalah duit. Okay. Tapi dia cakap aku dia meramal lah masa depan kau. Dia boleh baca, dia psikologi lah. So dia baca benda ni, aku lebih kepada benda-benda yang tak adalah seni sangat, tapi ke arah-arah tu sebenarnya. Sebab walaupun MAT tu susah, tetap buat juga. Okay, sebelum ni kau ambil aliran sains lah kan? Aku ambil Technical dengan sains. Teknikal yang tak wajar buat bio. Okay, so itu cita-cita kau masa kecil, dan kenapa sekarang belum lagi sampai ke arah cita-cita itu? Kenapa? Yelah. Sebab the ugly truth dalam sistem pendidikan kita ni. Wow. Masa Politik. PM yang keberapa aku tak tahu, dia buat tak kena sebut nama. Dia buat dasar pandang ke timur. So masa tu aku dekat sekolah yang teknikal, so semua akan kejar engineer, doktor. Ya betul, itu Scientist. macam dia punya copy paste lah. Doktor, aku sebut kali doktor. Semua nak benda tu. Kan kita kan dulu macam ada di soal macam setiap tahun tak silap akan ditanya kau nanti nak besar jadi apa? Betul. 3 pilihan ke? Betul. Doktor, cikgu, lepas tu apa lagi? Semua mesti letak yang hebat-hebat punya lah. Mestilah. Aku nak letak rapper tapi tak apalah. Hello Triple S. Triple S. Okay. Itulah. Tapi dia ugly truth, kau susah nak kejar benda tu dekat Malaysia ni unless kau put 100% effort dalam tu, and orang sekeliling kau tak kisah. Okay, kalau macam sekarang kau diberi pilihan, okay, ni ada satu opportunity ni untuk kau menjadi itu, yang pengarah itu, tapi satu lagi kau kena lupakan segala kerja kau yang lain lah. Kau kena buat yang itu. Kau rasa kau akan pilih yang itu ke? Aku akan pilih, kalau depend lah. Kalau aku pilih itu, aku akan jadi orang seni yang sentiasa lapar ke? Okay, faham. Faham kan? Faham. Ataupun orang seni yang berduit. Faham. Selalunya seni yang hebat ni keluar pada lahir daripada kekecewaan, kekusutan.
jaranglah seni yang hebat tu keluar daripada orang-orang kaya yang berada. Apa buat seni kalau dah kaya ke? So maknanya kau sedang in denial jugalah. Aku yang lain. Aku Kau tahu yang untuk menjadi seorang karyawan ke seniman ke yang baik adalah dengan semua itu. betul. Dengan kecewaan-kecewaan, tapi kau nak jadi pengarah ataupun pengkarya yang kenyang. Tak ada kenyang. So, Boleh hidup lah kat KL tu. Aku rasa kau punya yang kau akan shoot adalah contoh drama-drama. Mungkin Kau tak ada masalah lah dengan benda-benda tu. aku ada masalah. Aku suka drama-drama yang ala-ala Yasmin. Itu siapa-siapa yang di-interview akan cakap dia lah. Yes. Aku suka dalam tema-tema indie yang jarang Dia punya dikenalkan vibe di- lah, di- vibe dia. Contoh isu-isu yang kau nak bawa. Aku rasa macam aku tengah shoot next to Nilofa. Ni next to Kamal S. Okay. Aku nak buat sesuatu yang boleh membangkitkan kembali semangat-semangat orang muda ni tanpa dia risau dengan kekangan duit, kekangan orang sekeliling. Faham? Kalau kejar benda tu, buat betul, benda tu pasti jadi. Faham. Perlukan effort dan sabar. Faham. So untuk part kau adalah ugly truth yang aku rasa aku nampak. Kita nak benda tu tapi kita kena korbankan dulu sebab kita ada tanggungjawab pun. Yes, but in the meantime kita ada tanggungjawab. Sebab memanglah orang cakap kalau kita buat passion kita buat apa yang kita minat, kita suka, kita akan happy dan sebagainya. Tapi tahu kalau kita nak cakap pasal selfish tak boleh juga sebab bukan aku cakap kau selfish ke apa ke. Okay. Tapi orang-orang yang memilih passion itu, aku tak adalah nak lekatkan 100% diorang itu selfish, nak kebahagiaan, fun untuk diri sendiri tapi melupakan tanggungjawab yang lain. Contoh, Ada je yang buat passion and berjaya. Ya, tapi proses yang dilalui itu kita faham macam mana kan. Faham. Kita di situ dan kita berusaha. Contoh paling dekat diri sendirilah sebab dia macam kita tahu, aku rasa macam Kau seniman yang lapar tak? sangat lapar. Tak makan lagi tau. So benda tu lah. Cuma bagi aku, untuk aku ikut kemampuan lah. Sejauh mana kau boleh lari. Contoh macam dekat sekolah kan kita selalu ada sukan apa semua. So kita ada lari 100 meter, 200 meter, 400 meter, 800 meter. So kau kena tengok mana kemampuan kau lah. Kalau tak nanti padah dekat diri sendiri. Aku punya analogi tu macam tiba-tiba. Tapi orang cakap hidup ni sekali. So you YOLO? No. No. Tahu tak, aku rasa banyak orang pegang benda tu tau. Itu yang sampai membuatkan selfish tu banyak. Dan mungkin sebab perlukan kebebasan. Sebab bila kita cakap pasal kita ada tanggungjawab, kita ada komitmen, kita akan rasa terikat dan sebagainya. Dan karyawan ataupun seniman ataupun orang-orang yang seni ni selalunya adalah orang-orang yang mahu bebas, yang tidak suka dikongkong dan sebagainya. Dia nak buat apa yang dia nak dan sebagainya. So terperangkap lah dalam in some way. Aku rasa terperangkap sebab komitmen, dan disebabkan rasa terperangkap itu membebaskan diri dengan rebel lah. Aku separuh setuju, separuh tak setuju. Setuju dengan masalah. Okay, sila. Sebab bagi aku, ya, satu aku buat dia orang seni tu produce daripada benda-benda yang serabut, yang kekecewaan, lapar semua tu kan. Tapi ada orang yang berjaya manipulate benda tu, tanpa dia lapar, dia berjaya keluarkan benda tu. Maksudnya dia dah jumpa cara yang betul. Oh, maknanya kau nak cakap cara orang-orang ni salah lah. Kalau betul dah berjaya lah. Okay, macam aku boleh cakap aku setuju sedikit, tapi tak sepenuhnya lah. Sebab kita tak boleh nak judge orang punya
pilihan jalan itu macam mana dan apa yang dia nak buat, dan kita tak tahu mana mana betul, mana salah. Apa jalan yang betul, apa jalan yang salah. Itu bagi aku generally okay. Definisi kejayaan itu sangat subjektif. Kalau definisi kejayaan kau, bila kau dah boleh buat seni and tanpa kaya pun kau dah rasa kau berjaya, so that's it lah. Faham. Tapi kalau kau letak kejayaan kau bila kau ada rumah, ada kereta and kau nak buat seni, jauh lagi perjalanan kau. Kalau kau letak, itulah benchmark kau. Tapi kalau kau letak seni ni, kau nak influence orang and benda tu berjaya, okay lah, fine. Faham. Aku nak quote Tinker Cats ke Tinker Boots? Tinker Boots pernah cakap, dia cakap kepuasan dia bila buat benda-benda arts ni adalah bila dia berjaya keluar daripada keselesaan, comfort zone, dan juga daripada judgement orang, dan dia buat benda apa yang dia nak dan dia rasa itu adalah kepuasan dia. Aku rasa ada juga orang-orang yang merasakan itu adalah kejayaan dia orang, walaupun tidak mendatangkan begitu banyak duit dan rumah dan boleh membayar PTPTN. Benda tu at some point macam kejayaan sebab kita dapat melawan arus lah. Aku setuju. Itu lah aku setuju. Tiba. Sebab kalau kau letak semuanya based on duit, aku rasa kau dah jadi orang tapi mentaliti masyarakat macam tu kan. Secara generalnya macam tu kan. Dia macam kau kena ada kereta, kau kena ada rumah, kau kena ada itu, kena ada ini. So macam aku rasa dia menjadi pressure kepada society. Aku setuju lah. Cuma macam mana cakap, bayangkan kita sebenarnya manusia sama tau. Kapasiti perut kita sama je. Ada yang buncit, ada yang kurus lah. Tapi kalau RM10 aku makan kenyang, kau yang kaya RM10 pun makan kenyang sebenarnya. Cuma bila kau pergi makan wagyu yang ratus-ratus tu, kenyang ni sama dengan RM10. Nampak kau berlebihan kat situ. Wow. Lepas tu dia cakap dia suka sushi. Siapa cakap? Kau lah. Sushi boleh buat sendiri bro. Potong ikan setengah harimau. Betul. Aku tak pernah fikir pula benda tu kan. Cuma itulah, aku nak kuat balik apa yang aku cakap dekat dalam pasal yang Abang Remy cakap. Bila kita cakap pasal the ugly truth ni, memang kehidupan ni susah lah. Kita masa kita kecil kita expect aku nak jadi doktor je. Aku akan jadi doktor. Aku cakap aku nak jadi cikgu, aku akan jadi cikgu. Tapi by the time macam masa berlalu, banyaklah benda-benda yang kita lalu, dan benda tu yang buat kita macam stumble dan jatuh dan sebagainya. So aku macam sedang buat talk. Aku cari inspirasi juga. Orang yang jadi doktor sekarang, yang pandai-pandai dulu jadi doktor sekarang, dia ugly truth untuk dia orang, sebenarnya doktor tak kaya. Satu hal sebenarnya, tapi macam mana society pandang dia orang lah. Ya, aku rasa gaji dia orang memang tinggi, tapi kalau tengok workload dia orang, tak ada lah. Untuk doktor tadi kau cakap pasal masyarakat pandang tinggi. Gaji boleh lah, tapi macam workload lah. Kau ada dengar yang houseman, tak tahu lah houseman sebut kat hospital, kerja workload banyak tapi allowance dipotong. And ada doktor yang senior dekat netizen, dekat net, cakap doktor muda ni kena pandai ni baik-baik dengan admin, barulah ni boleh dapat permanent. Ada juga politik. Itulah yang kita nak, kita orang muda nak pantras je. Itulah. Tapi that's the ugly truth lah. Tapi aku rasa ugly truth kalau nak cakap pasal bekerja, politik ni memang kita tak dapat elakkan. Betul. Dia memang akan ada orang yang kiss untuk orang lain dan sebagainya. Dan aku sangat familiar dengan perkataan kalau kau Melayu dan kau senang dapat kerja, mesti kabel. So kabel kena kuat. Kabel kena bagi besar lagi kuat lah, data masuk tu. Itu yang kalau cakap pasal kabel,
aku akan terfikir Melayu lah. Aku kan nak resis lah. Walaupun aku bukan Melayu. Kau Melayu ke? Aku bukan Melayu lah. Kau bukan Melayu Bukan. Aku bukan Melayu. So macam benda tu lah. Ugly truth untuk alam pekerjaan ni lagi besar lah daripada even masa study pun dah start dah ugly truth apa semua tu. Kan? Kalau speaking of campus life, dulu sebelum masuk universiti, kita tengok cerita apa yang famous tu, Dunia Baru kan. Yes, itu macam ingat macam bestnya duduk rumah besar, drive boleh pergi sana sini. Lepas tu jatuh buku bercinta pula kan. Rupanya submission assignment semua tu ingat diorang nak masukkan Tertinggal. dalam cerita. Kau buat assignment, kau pening-pening. tak sedap lah cerita kalau masuk benda tu. tu lah pasal. Tapi aku rasa memang dunia baru tu semua kita tengok aku rasa. Dan itu menjadi salah satu macam eager kita lah untuk aku nak pergi sebab bebas. Terutama kita kan kat sekolah kan kita pakai uniform. Salah satu kita macam excited nak pergi sebab boleh pakai baju bebas apa semua. dan benda-benda tu lah. Sekarang pun kalau orang yang tak sambung masuk STPM, actually dia pun tak payah pakai baju sekolah pun sekarang ni. Ya, sekarang kan. Yang cakap pasal kita dulu kan. Tapi STP kan. STP diorang pakai baju Pakai kemas lah, pakai kemas. Pakai baju kemeja lah. So bagi kau lah, mungkin sikit lagi, bagi kau sendiri, ugly truth yang kau rasa paling kau ingat lah sampai sekarang. Kau kena korek lama tu. Fikir dulu. Tak apa, aku boleh spontan je ni. Cik, wah. The ugly truth okay. Aku ingatkan dulu aku masuk sekolah ni, sekolah asrama tau. Aku ingat bila masuk sekolah tu, aku punya perjalanan akan smooth. Rupanya lepas sekolah the real world start tau. Kau akan jatuh zap, kau kena daki pelan balik. Jatuh lagi balik. Daki balik. Tapi itulah in a way the ugly truth, dia membuatkan aku sedar yang hidup ni bukan sentiasa kat puncak tau. Kau hidup ni satu perjuangan. Tiba-tiba laki orang cakap the ugly truth ni kebenaran yang pahit. Macam kau makan ubat, pahit tu bagus untuk kau. And the ugly truth mematangkan aku lah bagi aku. Aku macam tahu benda jadi emotional lah bila sebut pasal jatuh bangun tu. Tapi bersyukur sebab masih meneruskan lah. Kau masih mendaki ke kau dah di puncak kan? Aku tak cakap yang aku di puncak lah. Aku tak cakap. Kau di lereng bukit tadi? Aku mendaki tapi dia macam naik satu kaki turun balik. Dia macam dia macam Dia nak tak nak. tu yang dia ugly truth lah. Cuma untuk aku sendiri personally, sebagai seorang yang merantau, macam kau juga pun merantau, kalau kita nak tolak tepi pasal ugly truth tu, ada juga benda-benda. Tiba-tiba potong. Boleh ke potong? Terus. Okay. Pernah tak kau fikir kau dah sampai peak, kau dah nak give up ni? Kau nak balik Sabah je lah. Tisu. Aku baru je buat benda tu doh. Yang aku balik sandakan tu sebab tu lah. Itu PKP. Tak, niat aku tu bukan sebab PKP. For good lah. Niat aku memang macam so nanti tak jadi kan, kita macam malas. Elah. Gitu. Tak apa, kalau jujur bagus lah. Maksudnya kau taklah deras clueless. Tak ada. Cuma untuk industri ini ataupun area ini ataupun untuk bidang ini, aku sekarang ikut flow lah. Dia ada direction tapi aku ikut flow ke mana dia bawa. Sebab kalau macam kita hujan di kaki bukit, dia memang akan menyiratkan, tapi dia akan bertemu di laut. Gitu. Okey. Okay. Faham. Betul tak? Faham.
mana-mana pun akan sampai juga kat muara. Okay. Itulah. So tu ada Kecuali kalau kau tersejat lah. Tersejat. Tapi nanti turun juga ke bawah kan. Dia berulang lah penat ni, ya Allah. Itulah. Aku nak sambung tadi tu. Sebab kalau macam kita nak tolak pasal ugly truth lah kan. Kalau macam contoh aku letak kita berdua sebagai orang yang bermastautim di sini. Tak semuanya buruk lah. Tak semuanya buruk. Dekat Kuala Lumpur ataupun dekat Semenanjung ni ataupun dekat tempat orang ni, dia tak seburuk apa yang kita fikir lah. Sebab ada je benda-benda baik yang berlaku. So walaupun kita punya perjalanan tu banyak menempuhi ugly truth tu, dengan politik dalam kerja ke, dengan kawan yang macam pundek ke. So macam ada juga orang-orang yang baik. Contoh macam Reja. Kita tahu kita, aku rasa mungkin kita kena twist kita punya minda tau. Yang struggle ni kita twist jadi fun. Kalau tak struggle tak fun. Wow. Kan? Kita tak boleh control kan tau. Kita kena control diri sendiri. Okay, bagi contoh situasi. Contohnya tayar pancit lah. Oh tak apa tayar pancit, ni first time aku dah naik LRT. Kau dapat new experience. Wow. Think positive. Wow. Aku dulu masa zaman-zaman aku masih lagi seorang yang positif dan bukan seorang yang bitter macam aku sekarang. Aku dulu sampai tahu aku buat terms yang mana bila kau ada masalah, kau jangan cakap itu masalah. Okay. Kau cakap itu adalah cabaran, ujian. Macam yes, ada lagi ujian. Yes, ada lagi cabaran. Macam excited. Yes, apa lagi. Main sini. Aku punya tahap macam positif itu sampai ke tahap itulah. Tapi bila macam dah dewasa ni macam whatever. Dia macam apa lagi, okay bye. Dia macam ikutlah kau. Even baru-baru ni aku nak cakap macam good thing kan start tu datang. Lepas tu aku sempat cakap lah dengan Juwita, ni belum lagi Tuhan campur tangan. Aku macam, kalau Tuhan campur tangan aku tak tahulah. Sebab dia takkan sebaik itulah. Aku boleh expect bila ada benda baik yang berlaku, benda tu tak sebaik itu. Aku akan fikir the worst case scenario lah. Jangan terlalu gembira.